sebelum saya hijrah, macam saya tak kenal tabligh ni, saya fikir Allah ni jahat kan. Sebab saya tak tahu, saya tak ada ilmu agama. Saya cakap, kenapa Allah nak buat macam ni? Kita akan banyak kenapa. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Azwan Mazlan. Usia saya sekarang ni dah 37 tahun. Jadi saya berasal daripada Kuala Lumpur. Family saya menetap dekat Puchong. Sekarang ni saya dah berkeluarga. Jadi saya menetap dekat area Ampang. Okay, sebelum ni kehidupan saya ni, saya sebagai pelakon. Jadi selebriti lah. Selebriti ni kehidupan saya ni lebih kurang orang cakap sosial lah. Kehidupan saya ni macam-macam lah saya buat, macam nak dapatkan keseronokan kan. Jadi daripada situ kehidupan saya ni lebih banyak kepada sebenarnya fikir daripada dunia, daripada akhirat. Jadi kehidupan saya sebagai pelakon, selama saya jadi pelakon tu macam-macam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang baik, ada yang buruk. Jadi macam mana pun dalam kehidupan tu, saya tetap rasa macam sesuatu something yang kosong dalam hidup saya. Selama saya jadi pelakon kan. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala bagi macam-macam dekat saya. Contoh macam rumah, kereta, isteri. Tapi benda tu sebenarnya apabila tak bawa agama dalam kehidupan, maka kehidupan saya ni pun jadi kucak-kacir. Sebab saya tak ada buat hubungan dengan Allah. Jadi kalau ikutkan macam solat, saya tak susahlah nak jaga. Solat kadang-kadang benda tu tak rasa macam kita rasa berdosa kan, sebab kita tak jaga solat. Jadi benda tu boleh tinggal macam-macam tu je. Jadi banyaklah benda-benda yang benda lara lah orang kata kan, yang saya buat dulu. Contohlah, dulu saya suka aktiviti sukan tau dulu. Jadi aktiviti sukan, lepas tu kadang berlakon, saya banyak tinggalkan solat kan. Benda ni saya tak rasa dosa pun walaupun saya tinggalkan solat. Sebab apa? Iman saya nipis kan. Walaupun kita tahu kita ni Islam, kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kehidupan saya ni, dia sebab tu solat ni saya tinggalkan macam tu je. Kadang-kadang saya boleh kira lah, waktu kehidupan saya tu solat Jumaat pun susah kan. Susah nak buat, apatah lagi solat fardu. Solat Jumaat dia pun saya boleh kira dalam setahun tu, saya boleh kira lah 2-3 kali je. Allah, macam tu sekali kehidupan saya. Saya rasa masih dulu memang teruk sangatlah kehidupan saya. Jadi benda tu lah yang selalu saya ulang kan. Walaupun saya tahu benda tu berdosa, tapi saya ulang sampai saya tak ada rasa apa-apa. Nothing. Sebab apa? Sebab saya tak usahakan. Saya banyak usaha ke atas dunia ni. Macam mana saya boleh terdetik nak hijrah ni? Apabila saya bercerai kan? Saya cerai, lepas tu saya cakap pada diri saya, ya Allah, apa lagi aku nak? Macam tu. Macam apa lagi yang kau nak? Kenapa kau buat aku macam ni kan? Kenapa aku kena jadi macam ni? Masa tu saya frust gila lah. Sebab saya ada 2 orang anak yang comel. Jadi saya macam frust gila. Sebab apa saya frust? Sebab saya dah jaga semua. Saya fikir saya yang jaga benda, saya yang create benda tu. Jadi saya kena bahagia kan? Maknanya kalau tak bahagia, maknanya saya gagal lah. Sebab saya letakkan diri saya, sebenarnya usaha saya. Tapi sebenarnya saya salah kat situ. Sebenarnya yang letakkan kebahagiaan ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita jaga hubungan dengan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga hubungan kita. Itulah hadis dia, apabila kita jaga hubungan dengan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga hubungan kita dengan seluruh makhluk. Kan? Man aslahu bainahu wa bainallah, aslahullah bainahu wa bainan nas. Itu hadis dia. Jadi saya ada terbaca lah pasal ni. Cuma saya tak faham. Jadi kehidupan saya masa itu saya fikir sebelum saya hijrah ni, saya fikir saya yang create something ni, saya kena bahagia. Maka ada duit kena bahagia kan. Jadi sebenarnya itu bukan satu perjanjian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saya tak ada ilmu agama, saya tak tahu, saya tak faham. Jadi
apabila bercerai tu barulah saya start jaga solat. Saya cakap, masa tu saya start tengok YouTube tau. Cari ustaz, saya start jaga solat sendirian. Saya tak pergi solat berjemaah. Jadi saya tengok kat YouTube, sebab saya nak perbaiki diri saya. Sebab apabila saya dengar siapa yang jaga hubungan dengan Allah, Allah akan jaga kehidupan dia. Jadi okey, aku Islam, tapi kenapa Allah tak jaga? Rupanya banyak benda yang saya tak buat. Jadi saya tengok macam mana saya nak jaga hubungan saya dengan Allah. Jadi first kali solatlah. Saya solat. Masa tu tak faham kan, saya solat pun solat bersendirian. Jadi saya try cari YouTube, cari ustaz yang tahu pasal Al-Quran. Saya nak faham Al-Quran kan. Nama ustaz tu Ustaz Adi Hidayat. Dia memang dahsyat lah. Dia hafal semua Al-Quran. Setiap huruf-huruf tu kenapa Allah jadikan waw ke, ya ke, kenapa permulaan dia macam alif lam mim tu, apa maksud dia kan. Jadi start tu saya suka. Saya tengok dia punya ceramah sebab ceramah dia pun sambutan ni memang dahsyat kan dekat Indonesia. Start tu saya perbaiki. Oh kena. Baru saya faham, oh orang nak dapatkan rahmat Allah ni kena solat berjemaah dekat masjid. Rahmat Allah akan turun apabila di rumah Allah. Jadi aku silap rupanya. Banyaklah benda yang saya betulkan. Saya betulkan. Jadi start dari situ saya try jaga solat, pergi masjid. Saya pergi masjid. Masa itu Allah SWT uji saya tak ada apa-apa. Kehidupan saya kosong, tak ada apa-apa lah. Kereta tak ada, motor tak ada, basikal pun tak ada, tak mampu. Sebab masa itu saya dah tak ada job kan. Jadi saya okey tak apa. Allah, aku yakin, masa itu saya letak diri saya lah. Saya yakin Allah akan bantu kalau aku perbaiki hubungan aku dengan Allah. Jadi start dari situ saya try jaga solat. Walaupun masa itu memang struggle lah orang kata. Saya bertebal muka pergi mana-mana naik intragota. Masa itu intragota ataupun bas awam lah kan. Saya cakap, ya Allah, kadang-kadang ada orang kenal, bang berlakon je. Saya tak pernah buat benda-benda macam tu. Dulu ada kereta sendiri, kita rasa bangga sebab usaha kita kan. Tapi sebenarnya saya salah. Sebenarnya saya bersyukur Allah didik saya jadi seorang yang rendah diri. Apa ada hal kan? Kalau sekarang ni, apa ada hal? Sekarang ni Allah uji aku supaya aku tunduk. Aku ni hamba Allah. Baru saya faham. Kalau dulu kita bangga diri sebab sebagai artis ni perasaan riak tu confirm ada. Siapalah sebab orang kenal, orang tahu, lepas tu orang pergi mana orang tangkap gambar, lagilah kan. Macam mana orang-orang nak popular. Orang nak popular sebab apa? Sebab orang nak dia kenal. Jadi benda-benda tu Allah uji macam-macam dengan tebal muka, pergi naik bas, tunggu naik kereta api, naik LRT kan. Benda yang saya tak pernah buat, saya buat. Jadi benda tu mengajarkan saya supaya tunduk, menjadi seperti padi, makin berisi makin tunduk kan. Jadi saya belajar sikit. Saya start pergi masjid jalan kaki lah. Jarak rumah saya dengan surau masa itu lebih kurang 500 meter. Tapi saya istiqamah. Kadang-kadang nak pinjam kereta daripada keluarga pun macam-macam hal. Saya sedih tu. Saya cakap, ya Allah, dulu kau bagi aku macam-macam ya Allah kan. Dulu macam-macam kau bagi. Tapi sekarang ni engkau uji aku. Masa itu saya macam struggle lagi. Tapi saya belajar. Orang cakap saya bukan. Terutamanya family saya lah. Ini just share lah. Jadi waktu macam tu lah yang membuatkan saya, ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku kan. Nak beli basikal pun tak mampu. Jadi Allah bagi ilham, saya buat lah macam masa tu saya buat perniagaan online sikit. Dari situ lah, perniagaan tu tak adalah bagus mana pun, tapi saya mampu beli basikal. Jadi saya niat semuanya, ya Allah aku beli basikal ni aku nak pergi masjid. Itu saya niat kan. Memang Allah makbulkan. Aku nak pergi masjid, lepas tu mungkin bukan masjid ni je, aku boleh pergi masjid jauh-jauh lagi. Start situ saya pun saya istiqamah. Okey. Masa tu hati saya masih struggle lagi. Apa lagi benda yang aku tak buat walaupun dah jaga solat. Rupanya ada benda lagi yang saya tak buat. Sebab kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ni, kita kena buat dakwah. Macam mana pun kita kena buat dakwah. Baru apabila saya ada kawan saya, sahabat saya, Sabi Sadi, dia lah yang ajak saya. Dia ajak saya untuk keluar 3 hari. Masa itu saya tak tahu apa-apa mengenai tabligh tau. Jadi daripada tabligh itulah saya baru belajar. Masih saya keluar 3 hari tu baru aku rasa hari ni aku Islam. Sebelum ni saya jaga solat, tapi ada benda memang saya Islam. Cuma saya tak faham. Hati saya rasa kosong lagi. Apa benda yang saya tak buat. Lepas tu bantuan Allah pun kadang-kadang lambat. Saya cakap, tapi apabila buat dakwah ni, memang janji Allah tu memang dahsyat. Kita buat, maksud dia Allah SWT beritahu, apabila kau bantu agama aku akan bantu kau. Kan?
Hari ni kita silap tau. Hari ni kita tunggu bantuan Allah baru kita nak bantu agama Allah. Jadi saya discuss benda ni dengan ustaz-ustaz, ulama semua kan. Jadi barulah saya faham macam mana nak tarik rahmat Allah tu dengan pantas apabila kita buat dakwah. Apabila kita buat dakwah ni baru saya rasa okey, jiwa saya dah terisi. Bila dia jaga solat, kadang-kadang dia ada malas dia tau. Malas dia nak solat berjamaah. Malasnya. Tapi kita kena lawan benda tu. Nak lawan benda tu, kita kena banyak cerita pasal kebesaran Allah. Kadang kita macam contohlah, kita tengok macam kita buat straight dakwah. Macam contoh macam Ustaz Ibik Liu buat kan. Kita orang buat juga benda tu. Kenapa kena buat macam tu? Pergi jumpa-jumpa orang-orang kan. Sebenarnya kita bercakap ni bukan bercakap untuk diri orang tu, tapi kita bercakap untuk diri kita. Makin kita banyak bercakap pasal kebesaran Allah. Contohlah macam waktu kerja ke, kita bercerita pasal kebesaran Allah. Macam Alhamdulillah hari ni Allah SWT bagi kita kerja kat sini. Allah SWT bagi kita makan. Yang bagi kita makan adalah Allah kan. Yang bagi kita kenyang adalah Allah. Bukan duit yang bagi kita rezeki, tapi yang bagi rezeki adalah Allah. Bila kita bercakap percakapan ni, iman kita makin masuk. Makin penuh, makin naik lah. Maknanya kita akan jaga solat. Hari-hari kita bercakap macam mana sahabat-sahabat Nabi ni dia bercakap pasal kebesaran Allah. Dia cerita, dia menafikan, dia isbatkan segala-galanya asbab. Mereka bercakap pasal kebesaran Allah, maka Allah SWT campakkan rasa kebesaran Allah dalam hati kita. Kalau kita banyak bercakap pasal kebesaran makhluk, maka Allah SWT akan campakkan kebesaran makhluk. Sebab tu hari ni kita rasa takut kan. Kalau dunia tak ada kerja ke, kita rasa takut. Kita macam padahal Allah dah tentukan benda tu. Tapi apabila kita yakin ada orang, insya-Allah kita akan bersangka baik je. Setiap perjalanan kita, walau buruk yang datang, kita akan bersangka baik pada Allah SWT. Life saya dulu dengan life saya sekarang, demi Allah saya cakap memang sangat berbeza lah. Kalau dulu saya banyak habiskan masa melepak, saya banyak masa macam contoh saya suka futsal, bola sepak. Saya banyak dengan have fun dengan kawan-kawan lah. Kadang-kadang lepak mamak pukul 10 malam sampai subuh macam tu pun ada. Kadang-kadang sampai pukul 8 pun ada, matahari dah naik kan. Saya cakap, jiwa kosong masa tu. Tapi kita cari keseronokan, nak cari ketenangan. Kenapa kita buat benda tu? Sebab kita nak seronok kan. Nak cari ketenangan, kebahagiaan. Lepas tu kalau dulu saya tak bawa agama dalam keluarga saya. Saya rasa kebahagiaan tu apabila kita ada something. Contoh yang ada duit, kita bagi spend masa. Tapi sebenarnya benda tu pun tak lagi untuk kita dapat ketenangan. Macam mana kita dapat ketenangan ni? Apabila saya berhijrah ni, demi Allah saya cakap, memang dapat ketenangan yang hakiki, orang katalah. Yang hakiki untuk dunia lah. Kan? Dia dapat ketenangan. Apa yang kita buat tu kita yakin, ini Allah tengok. Dulu saya buat apa-apa pun saya tak rasa dosa. Kan? Walaupun saya duduk dekat dalam bilik, dalam rumah yang kosong, saya walaupun orang tak nampak, tetap buat perkara yang tak baik. Kan? Contohnya kita ada media sosial kan. Buat benda-benda yang tak baik. Sebab apa? Sebab kita tak rasa Allah tengah melihat kita. Tapi sekarang ni alhamdulillah, apabila hijrah ni, walaupun benda tu kita tahu kita duduk dalam keadaan gelap, bersorangan dalam bilik kan, dalam rumah yang kosong, tapi kita yakin ada Allah. Itulah perbezaan. Ketenangan ni apabila kita ingat Allah je. Kehidupan kita ni tak ada apa-apa pun. Kita ni tak ada apa-apa. Kita ni makhluk Allah yang tak ada apa-apa. Lahir daripada perut ibu kita, kita ni nothing. Maka kita kembali pun nothing. Jadi sebab tu hari ni kita ni, apa-apa masalah, apa-apa kebaikan pun, kita kena letakkan Allah dulu. Kan? Kita jaga hubungan dengan Allah. Kita yang penting jaga solat. Sekarang ni alhamdulillah saya try jagalah. Solat awal waktu, pergi masjid. Saya try. Sebab apabila kita jaga hubungan dengan Allah ni, Masya Allah. Saya cakap memang bantuan Allah tu cepat. Lebih lagi apabila buat dakwah. Misal kata sekarang ni saya setiap minggu buat pergi straight dakwah. Straight dakwah. Kalau dulu saya lebih kepada melepak. Dulu saya tengok apa benda pergi masjid apa macam tu kan. Tapi sekarang ni apabila saya rasa kesian apabila orang lepak sehingga kan diorang tak tahu arah tujuan diorang. Diorang nak apa kan. Diorang nak lepak tu nak happy je kan. Tapi happy tu sebenarnya daripada agama. Apabila kita penuhkan dada kita dengan agama, Allah akan bagi kefahaman agama. Jadi dalam kehidupan kita ni, apa yang kita cari sebenarnya, kita letakkan Allah dulu. Apabila kita letakkan Allah dulu, insya-Allah kehidupan kita, apa pekerjaan, apa benda yang kita buat, dia akan menjadi smooth. Dia akan jadi lancar dengan ada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kehidupan saya yang dulu dengan sekarang sangat berbeza sebab Allah Subhanahu Wa Taala ubah saya 360 darjah. Kawan-kawan pun Allah tukar kan. Daripada dulu saya lepak banyak dengan artis, saya lepak dengan kawan-kawan main futsal, bola-bola apa semua kan. Tapi sekarang ni saya banyak letakkan diri saya
Allah akan hadir macam ustaz, ulama, benda-benda ni yang kita akan belajar. Sebab kita benda-benda ni sebenarnya untuk akhirat kan. Sebab tu apabila dulu saya fikir aku kena usaha kat dunia ni. Jadi kalau aku tak usaha macam ni. Tapi sebenarnya apabila kita usahakan akhirat, maka dunia akan datang. Saya sebenarnya tak berapa tahu sangat jemaah pasal tabligh ni, jemaah tabligh ni. Apa yang saya tahu, saya macam tak ada pun jemaah tabligh datang ke rumah saya ke tanya pasal khabar baik, tanya pasal ada solat ke. Tak ada, sebab saya ni duduk dalam kawasan perumahan Cina. Ramai orang Cina lah kat situ. Kalau orang Melayu pun 2-3 orang macam tu. Jadi dengan duduk macam tu, jadi saya tak berapa kenal jemaah tabligh ni. Cuma saya ada dengar tabligh ni macam ni pengotor, diorang ni tak jaga hubungan dengan dunia, diorang tinggalkan anak bini apa semua. Apabila saya dengar macam tu, saya dapat tanggapan negatif lah kan, sebab orang bercakap. Sedangkan orang yang saya dengar bercakap tu pun dia pun tak kenal tabligh. Jadi saya pun masa saya pun beranggapan negatif lah juga dengan tabligh ni. Sebab saya tak pernah rasa ada sahabat-sahabat saya yang cerita diorang ni bila jemaah tabligh datang ni diorang lari. Ada yang panjat pokok, ada yang berlari pada rumah. Jadi saya tak ada cerita yang pasal tu. Jadi saya ceritakan pengalaman saya, apa yang saya tahu. Saya kena tabligh daripada apa yang orang cakap. Bila dah kena tabligh rupanya salah. Anggapan saya pun terus daripada negatif ke positif. Sebab apa? Sebab saya selami diorang. Saya bersama diorang. Kadang orang cakap ni pasal tabligh kan. Sebab diorang ni pun tak duduk dengan diorang. Saya belajar kasih sayang sesama Islam. Barulah saya tahu kenapa Rasulullah cakap pasal hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman kamu jika kamu tidak menyayangi saudari Islam kamu seperti mana kamu sayang diri kamu sendiri. Baru saya faham, mereka ni bersuap-suap, makan dalam satu talam. Itu semuanya akan turun rahmat Allah. Rasulullah tak pernah makan seorang-seorang. Jadi dulu saya tak tahu kan. Lepas tu kenapa kena berkasih sayang kan. Walaupun orang tu buruk, dengan jemaah tabligh ni saya belajar banyak perkara lah. Kadang-kadang dulu saya akan cakap, dia poyo kan. Kita akan cek kesalahan dia orang. Jadi apabila dengan jemaah tabligh ni saya banyak belajar. Saya walaupun dia buruk, walaupun dia perompak, walaupun dia ni kaki maksiat, saya akan cek kebaikan dia. Saya akan insya-Allah ini ada baik ni, dia ada kebaikan ni. Kan? Kita akan cari kebaikan dia. Dia ada kebaikan, dia suka bersedekah. Dia suka senyum. Walaupun benda tu kecil. Tapi kalau kita cari buruk, maka Allah akan bukakan keburukan lah. Tapi kalau kita cari kebaikan, insya-Allah orang yang buruk pun akan jadi baik. Kita cari. Banyaklah saya belajar. Jadi macam mana nak bersangka baik pada Allah. Macam sebelum saya hijrah, macam saya tak kenal tabligh ni, saya fikir Allah ni jahat kan. Sebab saya tak tahu, saya tak ada ilmu agama. Saya cakap, kenapa Allah nak buat macam ni? Kita akan banyak kenapa. Apa-apa pun kita akan cakap kenapa macam ni. Tapi apabila saya belajar lah. Saya pun baru lagi, saya pun tak pandai sangat. Belajar ni baru saya rasa, kita bersangka baik lah. Apabila kita bersangka baik dengan Allah, maka Allah akan bersangka baik dengan kita. Bagi mereka yang kat luar tu rasa kosong nak berhijrah, kadang-kadang saya ada juga tanya, contohnya saya macam buat straight dakwah, saya tanya, diorang sendiri bagi tahu. Kadang saya sedih sebab bila saya bercakap dengan orang ni, saya fikir macam saya bercakap dengan diri saya dulu. Saya cakap, kenapa tak jaga solat? Dia cakap, bang, macam mana saya nak jaga solat? Ibu bapa saya pun tak jaga solat. Macam mana saya nak buat ni, nak buat tu? Sebab ibu bapa saya pun tak ambil kisah pasal saya. Jadi dari situ saya fikir, ya Allah, diorang ni sebenarnya diorang ni baik. Diorang ni nak berhijrah, tapi diorang tak tahu jalan dia. Jadi kalau keluarga tak membimbing, maka mereka pun jadi macam saya juga kan. Yalah, macam saya daripada family yang bukan yang faham agama sangat. Ada basic je. Jadi mereka nak berhijrah, teruslah berhijrah. Cari apa-apa pun pergi masjid kan. Nak hijrah ke apa, cek masjid dulu. Jadi amalkan solat berjemaah. Kat situ nanti Allah akan bukakan jalan. Kadang-kadang ada juga orang cakap malulah kan. Sebab kadang ada juga masyarakat ni bila tengok muka dia tiba-tiba ada kat masjid, orang kata jadi ahli syurga pula. Orang sini sindir. Kalau masyarakat kat luar jangan macam tu. Kita sepatutnya kita tarik dia, kita bagi kasih sayang kat dia. Ya Allah, Allah pilih, Allah sayang. Cakap macam tu kat dia, dia pun rasa seronok atas masjid. Ini orang susah nak atas masjid sebab orang AJK masjid, Korea masjid tu Pak Nang Serong. Orang tu jahatlah kan. Tapi kita cari kebaikan. Bagi mereka yang nak hijrah, teruskan hijrah. Jangan malu-malu. Kerana Allah SWT ni, rahmat Allah ni terlalu besar. Kasih sayang Allah ni terlalu banyak. Dengan kasih sayang Allah ni, walaupun kita buat dosa,
Allah tak catat lagi dosa kita. Sayangnya Allah kepada makhluk dia, kan? Sebab kalau kita kenal Allah betul-betul, apa saja kita buat, Allah ni hebat Allah. Kita niat je untuk baik, buat baik, Allah dah bagi pahala dah. Tapi untuk kejahatan Allah hold dulu. Sehingga kan Allah SWT bagi tahu pada malaikat kiri kanan kita ni, kalau dia buat keburukan, hold dulu. Jangan tulis. Dia ada kebaikan dia nak buat nanti. Allah tulis kebaikan. Allah tak tulis keburukan. Rahmat Allah. Walaupun kita datang kepada Allah, kita cari, ada terdetik dalam hati kita nak cari Allah. Kan? Allah akan berlari dekat kita ni untuk bagi rahmat Allah. Kan sayang Allah ni 70 kali ganda daripada sayang seorang ibu. Jadi kalau nak hijrah tu hijrah aje. Jangan malu-malu. Cari Allah dulu. Apa-apa pun jaga solat awal waktu. Dan cari orang yang betul. Jadi apabila berkehendak setiap pagi bangunlah. Bangun niat, ya Allah, aku nak perbaiki diri aku, ya Allah. Jauhkan aku daripada dosa maksiat. Kita doa pada Allah, bersangka baik pada Allah. Maka Allah akan datangkan kebaikan dalam kehidupan kita.